Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Cikgu Svetlana. Sekarang ini saya bertugas di Tabika Perpaduan Flat Persekutuan Kompleks Sukan Likas. Sekarang ini saya sudah bertugas lebih kurang 4 tahun lah di sini. Ya. Boleh saya bagikan keterangan tentang semangat Anda untuk anak-anak ini semua? Biasanya kalau murid-murid Tabika ni semangat perpaduan kami mesti terapkan kepada mereka lah. Semangat perpaduan, disiplin, dan juga apa yang konsep yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan lah. Ya. Tapi yang keutamaan kami tu konsep perpaduan. Ya. Mengapakah Anda memilih untuk meneruskan kerjaya sebagai pendidik di sekolah ini? Saya meneruskan kerjaya sebagai pendidik sebab itu memang minat saya. Pertama sebab minat, kedua impian saya melihat semua murid ataupun semua masyarakat dapat diberi pendidikan mengenai tanggungjawab. Ada sejak dari awal lagi, sejak dari kanak-kanak. Sebab kalau pendidikan ni, kalau tidak dari awal, mungkin mereka akan hilang minat belajar lah di separuh jalan tu. Apa yang paling cikgu sukakan tentang menjadi pendidik? Sebab saya memang minat kanak-kanak. Dan saya tahu segala-gala pendidikan ni kan, kita kena mulakan daripada sejak awal lah, umur yang dari 4 tahun, 5 tahun. Di sana mereka lebih cepat belajar. Sebab masa 4 hingga 6 tahun ni otak mereka yang menyerap pembelajaran paling tinggi. Saya minat lah sebab saya suka budak-budak. Itu nombor 1 lah sebab saya minat, saya sayang budak-budak. Sebab kalau kita sudah mengajar yang lebih remaja, lain lagi cara mengajar. Jadi saya suka yang budak kecil lah. Mereka memberi saya keceriaan. Bagaimana cikgu kekal dikemaskinikan mengenai aktiviti dan teknik pengajaran kanak-kanak yang baru-baru? Biasanya kalau baru mendaftar saya punya penilaian pertama dari kelakuan mereka. Kedua, saya beri, sebab kami ada senarai semak juga lah. Saya ikut sejak senarai semak tu tahap-tahap perkembangan mengikut umur. Sebagai pengarah kemudahan Anda, betapa pentingnya keselamatan kanak-kanak dan apakah langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk memastikan ibu bapa bahawa anak-anak mereka ditinggal dan diperhatikan dengan berhati-hati? Keselamatan kanak-kanak adalah keutamaan setiap tabika lah. Nombor 1, guru yang memantau. Apa-apa guru nampak macam ada yang boleh mendatangkan kecederaan mesti dielakkan, mesti tiap-tiap hari guru memantau. Dan bukan saja guru, pegawai pun akan datang untuk memantau keselamatan kesejahteraan murid setiap bulan. Dan guru akan menunggu maklum balas dari ibu bapa kerana kami di Tabika Perpaduan ni ada JPTP, iaitu Jawatan Kuasa Sekolah. Mereka akan membantu guru memastikan keselamatan anak-anak. Jadi setiap kali ada sesuatu yang mereka nampak boleh mendatangkan keburukan keselamatan kan, mesti mereka akan maklumkan kepada cikgu lah. Dan cikgu mengambil peranan menanya. Mesti tanya mungkin dalam seminggu, mesti berkomunikasilah dengan ibu bapa, menanya ada apa-apa yang perlu dipertingkatkan, adakah keselamatan yang terganggu. Soalan ke-7, bagaimanakah Anda berurusan dengan ibu bapa yang sukar? Nombor 1, masa pendaftaran dan perjumpaan pertama dengan ibu bapa tu kan, kami ada beri borang untuk mereka bersetuju mengambil video. Jadi kalau ibu bapa yang sangat sukar ni, dia tidak percaya cikgu apa semua kan, jadi kami ada sudah surat kebenaran, jadi kami boleh mengambil video sebagai bukti. Jadi dari sana bila sudah kami ambil video kan, video tu sebagai bahan lah. Kalau mereka tidak setuju juga dengan cikgu, jadi
tapi dari pengalaman saya kan, ibu bapak yang sukar nih, bila dia orang nampak bukti itu kan dari di video tuh, mereka terus rendah hati dan bersetuju lah. Sebab kadang-kadang mereka tidak, selagi mereka tidak nampak anak tuh macam tuh, perkembangan dia begitu, mereka tidak percaya lah. Jadi ibu bapak yang sukar nih selalunya menyalahkan cikgu. Ya, tapi bila sudah ada bukti, dia orang jelas sudah melalui video kan, jadi mereka boleh menerima lah. Bagaimana Anda menggalakkan ibu bapa dan keluarga untuk terlibat dalam aktiviti dengan anak-anak? Sukan itu semua sebenarnya itu aktiviti tahunan di Tabika Perpaduan tuh. Jadi masa mesyuarat pertama, perjumpaan pertama dengan ibu bapa kan memang cikgu akan bagi taklimat dan mereka akan isi borang persetujuan. Dan kalau dalam satu bulan tuh mereka akan bersetuju meluangkan masa sekurang-kurangnya 4 jam lah aktiviti bersama anak-anak. Siapa yang tidak dapat datang tuh bulan seterusnya mereka akan sumbangkan lagi lah 4 jam jadi 8 jam begitu. Memang kewajiban ibu bapa, memang salah satu daripada kewajiban lah sebagai ibu bapa di Tabika. Tabika Perpaduan ada buku pengurusan kan, ada peraturan-peraturan yang ibu bapa wajib ikut. Mereka wajib mengikuti aktiviti murid. Okay. Satu lagi cara saya terangkan kepada mereka lah. Kalau kamu tidak melalui pengalaman cikgu, ibu bapa yang jarang ikut aktiviti murid, anak mereka selalunya yang lambat dapat belajar. Yang selalu ikut aktiviti murid, anak mereka lebih pandai sebab ada motivasi. Ibu bapa ikut, jadi murid itu berkeyakinan lah untuk belajar. Kalau ibu bapa selalu tidak datang, memang murid itu akan rasa sedih, jadi dia lambat mau belajar, tidak minat. Itu. Apakah cara terbaik untuk memotivasi guru? Cara terbaik untuk Berita saya tentang pengalaman terakhir, cikgu berikut menemu ramah atau mengambil kerja. Biasanya yang menemu ramah itu bukan saya lah, pengarah, pegawai yang atasan lagi lah, bukan saya lah. Tapi mungkin mereka akan kadang-kadang mereka akan tanya pendapat dari cikgu juga lah. Jadi biasanya saya hanya boleh beritahu tugas-tugas sepatutnya. Sebab di bawah pemantauan saya itu penolong guru. Jadi itu yang saya boleh bagi tugas-tugas penolong guru. Kementerian sudah tentukanlah apa tugas-tugas seorang penolong guru. Jadi saya boleh bagi nasihat sajalah. Di manakah cikgu melihat diri cikgu dalam 5 tahun? 5 tahun dari sekarang, saya nampak diri saya masih juga mengajar murid-murid Tabika, tetapi saya akan pertingkatkan lagi mereka punya penyertaan. Macam contohnya tahun ini Tabika Perpaduan menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat daerah. Mungkin 5 tahun dari sekarang mereka boleh lebih naik lagi lah, lebih tinggi lagi, mungkin sampai peringkat negeri kah, kebangsaan kah. Jadi saya dapat nampak mungkin Tabika Perpaduan akan lebih mantap lagi lah penyertaan. Jadi dapat menaikkan nama Tabika Perpaduan. Bagaimana sekolah masa depan cikgu, apa-apa yang unik? Bagi saya sekarang punya teknologi lah. Mungkin teknologi akan datang lebih canggih lagi. Mungkin murid-murid, tapi mereka murid-murid yang sebenarnya banyak cabaran lah. Prasekolah akan datang lebih mencabar lagi. Jadi murid-murid pun mungkin akan perkembangan kurang sedikit lah. Akan datang lebih tinggi lagi. Sebab lebih banyak teknologi kan, lebih moden kan. Jadi lebih susah. Dorang mau sejak prasekolah lagi, dorang punya cabaran untuk menang, untuk mendapat markah tinggi. Tapi sebenarnya di prasekolah tidak markah lah. Maksudnya kalau tapi ada juga penilaian, tengok siapa yang akan berjaya begitu. Tabika Perpaduan di masa depan teknologi makin canggih. Ya, murid-murid pun dia orang punya pemikiran pun makin berbeza, makin canggih juga lah, ikut peredaran zaman. Biasanya tentang semuanya bergantung kepada teknologi lah. Sebab setiap tahun ada lagi penemuan baru, cara pembelajaran baru, cara mengajar, strategi baru kan. Jadi saya rasa murid-murid akan datang lebih canggih, pemikiran pun lebih bertahap tinggi.
diorang boleh berfikir secara tingkat lagi lah. Sebab sekarang ni dalam proses, mungkin masa depan tu tercapai sudahlah. Semua boleh berfikir secara kebat.